kita setuju secara umum dengan beberapa pengecualian tertentu. Boleh bagi contoh kat saya. Apa yang kita setuju? Satu. Dah anggap lah tadi. Apa yang kita setuju? Manusia, kalau dia duduk di tempat panas, apa jadi kat dia? Kulit dia, badan dia akan bertindak mengikut iklim tempat tu. Kalau dia duduk tempat sejuk, iklim melampau macam ni, dia akan berubah menjadi sesuai dengan tempat tu. Betul tak? Dia tak adalah berubah jadi duvet dah. Dia tak berubah jadi duvet. Tapi dia berubah sesuai dengan keadaan tempat tu. Betul tak? Kalau tempat sejuk, kita berpeluh ke? Tak. Kemudian dia akan perlahan-lahan dia akan berubah, kan? Contohnya kulit kita mulai makin putih. Tapi tak ada lah kalau dah kulit hitam tiba-tiba jadi macam Cina, dah lah. Tapi dia nampak perubahan, kan? Bulu badan, bulu roma kita dia akan berubah. Bila kita duduk lama tempat sejuk, dia berubah, kan? Tapi tidaklah keluar sayap ke apa dah. Tapi nak bagi contoh, dia adalah beberapa keadaan tertentu yang memang sesuai dengan apa yang disebut sebagai evolusi. Binatang, kan? Dia akan, tapi tak adalah binatang tiba-tiba keluar jadi orang. Tak ada. Dan tidak ada bukti yang kukuh untuk menyokong apa yang disebut oleh Darwin tadi. Kan? Daripada satu makhluk, katalah kera jadi orang. Lepas tu orang jadi apa pula? Itu yang kita tak tahu. Jadi itu antara perbincangan pada zaman itu. Zaman sekarang ada satu orang kawan saya daripada Kashmir, dia buat postdoctoral di Durham University. Dia mengatakan bahawa dia percaya kepada teori evolusi Darwin dan dia percaya bahawa manusia berasal daripada bumi. Apa alasan dia? Alasan dia ialah ayat Quran. Ada tak ayat Quran yang boleh sokong teori evolusi Darwin? Ada. Dia mengatakan bahawa dalam Quran disebut tentang inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan? Allah Ta'ala kata aku nak jadikan khalifah atas muka bumi ini. Malaikat macam tak setuju, tanya kepada Allah Ta'ala, adakah kamu nak fastakud dima, kan? Nak membiarkan pertumpahan darah berlaku di atas muka bumi? Imam Ibn Katsir meriwayatkan beberapa pandangan, beberapa riwayat, sebahagiannya Israiliyat dan sebagainya, yang mengatakan bahawa sebelum manusia, yang kata Adam alaihissalam dijadikan oleh Allah Ta'ala, sebelum itu dah ada makhluk lain di atas muka bumi yang dinamakan sebagai golongan jin. Maka dengan sebab pengalaman malaikat memerangi golongan jin, menghalau golongan jin ke hutan belantara dan gunung ganang, maka malaikat ada pengalaman itu, lalu bertanyakan kepada Allah Ta'ala, adakah engkau ingin ciptakan satu khalifah, satu pemerintah, satu makhluk yang akan menghuni bumi sebagaimana kami dulu engkau hantar untuk menghalau keluar golongan jin daripada beberapa tempat atas dunia ini kerana berlaku pertumpahan darah. Jadi kawan saya yang kata buat postdoctoral, dia percaya berdasarkan teori Darwin bahawa memang manusia berasal daripada bumi. Saya dengan kawan-kawan pening kepala, macam mana dia kait ayat Quran tadi dengan asal manusia daripada bumi. Baik. Peranan media. Apa peranan media dalam menyumbang kepada masalah salah faham tentang agama? Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, kita bercakap tentang undang-undang Islam. Undang-undang Islam ni zalim ke tak zalim? Ada orang kata zalim. Ya, dari satu sudut nampak zalim. Sebab apa? Sebab nampak kerak tangan, nampak apa ni, rejam dengan batu sampai mati dan sebagainya. Tapi untuk kita bertanya zalim, boleh tak kita letak satu titik noktah buat sebentar ataupun koma sekejap, kita teliti balik kenapa kita kata zalim. Kita kata zalim kerana kita melihat bentuk hukuman itu. Tapi sebelum kita kata bentuk hukuman itu, boleh tak kita tengok dahulu tata cara, prosedur sebelum sampai kepada hukuman itu.
Pada zaman Nabi, berapa orang yang kena rejam dengan batu sampai mati? Yang Nabi kata, khudhu anni, qad ja'alallahu lahunna sabila, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sana, as-saybu bis saybi jaldu mi'atin wa rajm. Nabi kata, ambillah daripada aku, qad ja'alallahu lahunna sabila, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi kaum Yahudi dalam kitab Taurat mereka satu undang-undang, satu peraturan. Peraturan itu sama dengan kita. Apa dia? Al-bikru bil bikri. Kalau satu orang teruna berzina dengan satu orang dara, maka hendaklah dirotan 100 kali, kemudian dibuang negeri ataupun dipenjarakan selama setahun. Tapi kalau orang tu dah pernah kahwin, dia berzina dengan orang yang pernah kahwin, maka hendaklah dia dirotan 100 kali, kemudian direjam dengan batu sampai mati. Sebelum kita nak tengok kepada rejam, memang nampak zalim. Sebab apa? Ambil batu, lontar, nak tunggu dia mati tu tak pecah kepala dulu. Kan? Kita kata, ish, dahsyat lah. Tapi soalan yang kita nak kena tanya dahulu, walaupun Nabi kata macam tu, soalan yang kita kena tanya, kita sebagai orang yang cerdik, orang yang intelek, kita nak tanya, zaman Nabi berapa orang kena rejam? Berapa orang? Tak tahu. Berapa orang kena rejam? Sebahagian fuqaha mengatakan 4 orang. 4 orang kena rejam, 2 orang Islam, 2 orang Yahudi. Juhainah, Ma'is al-Aslami dan 2 orang pasangan Yahudi. 4 orang ni yang kena rejam ni, 4 orang plead guilty. Confession, melalui pengakuan salah dia. Dia mengaku dia buat. Tak ada orang yang kena rejam didapati bersalah kerana saksi 4 orang. Tak ada. Tak ada orang yang direjam dengan batu sampai mati sebab orang lain yang bagi bukti. Tak ada. Dia sendiri yang pergi berjumpa dengan Nabi SAW, mengaku dan minta hukuman Allah Ta'ala dijatuhkan kepada dia kerana bagi dia tak perlu untuk hidup ke atas dosa besar yang dia telah lakukan kepada Allah. Tapi dalam Islam, saya pernah sebut rasa Discoverer ataupun di tempat lain, dalam Islam, daripada hadis Ma'is al-Aslami, bila Ma'is jumpa dengan Nabi, Ma'is kata, inni zanaitu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Fa'arada anhu. Nabi berpaling daripada Ma'is. Nabi tak mau tengok muka Ma'is. Depan Allah tu contohnya kan, paling Allah tu menghadap Nabi Allah tu pula, inni zanaitu ya Rasulullah. Aku berzina wahai Rasulullah. Nabi pada Allah ni pula. Dia pergi Allah ni pula, dia kata, ya Rasulullah, inni zanaitu. Sampai 4 kali. Sehingga ulama' membuat kesimpulan bahawa itu dijadikan dalil tidak digalakkan bagi orang yang berzina untuk mengaku bersalah. Kalau kita pernah terlanjur sebelum ni, jangan cerita ke orang. Sebab Nabi menunjukkan tak suka kepada mengaku kepada zina. Awak dah berzina, cukup setakat tu, taubat, jangan cerita ke orang. Noda zaman dulu, padam-padam, buang tu sampah, lupakan. Kalau itu cara kita memahami ajaran agama, betapa indahnya agama. Mungkin orang tanya pula, habis ustaz buat apa ada undang-undang kalau kita tak hukum dia? Yang ni yang awak kena faham betul-betul tentang agama. Izinkan saya menggunakan perkataan gempak. Boleh gempak? Boleh kan? Ini bahasa orang muda. Gempak. Boleh? Agama ni, dia ada satu bab yang kalau saya diizinkan untuk guna perkataan, walaupun perkataan itu tidak akademik. Kita tak tulis gempak dalam tesis, kita tak tulis, tapi nak bagi mudah faham. Dalam satu perkara, agama ni dia gempak kita. Tapi bukan gempak main-main. Sungguh, tapi gempak. Faham? Awak berzina, hukuman dia ialah
sebat satu kali, rejam dengan batu sampai mati. Macam mana rejam? Udah pecah kepala apa semua contoh. Semua orang akan keliling kamu rejam. Oh, teruknya. Jadi kita pun tak buat benda tu. Faham tak maksud saya gempak? Kenapa Ustaz kata gempak? Saya kata gempak sebabnya bila Ma'is al-Aslami jumpa dengan Nabi, Nabi tak kata, oh kau berzina, aku rejam kau. Tak, Nabi tak kata. Bila Ma'is al-Aslami jumpa dengan Nabi, Nabi tak kata, oh Ma'is ni jahat dia, rejam dia dengan batu. Nabi tak kata. Tapi sebaliknya 4 kali. Fa'arada anhu. Nabi berpaling daripada Ma'is, menunjukkan tak suka kepada pengakuan Ma'is. Jadi nak bagi mudah fahamnya ialah, walaupun nampak tu dahsyat, tapi kalau kita faham agama, kalau kita dah terlanjur duduk diam-diam, senyap-senyap, jangan ada rekod, jangan ada apa, taubat kepada Allah. Ni duk siap rakam lagi. Mana kamera saya? Mana? Duk elok dulu. Duk elok dulu. Bagi clear semua. Dia bagi rekod perlakuan zina yang dia buat. Tak cukup dengan rekod di padang mahsyar, dia rekod pula atas dunia. Akhirnya apa yang berlaku? Dia akan mendapat 2 hukuman besar di akhirat dengan dunia. Akhirat tak payah cerita sebab saya pun tak tahu. Tapi yang kita tahu azabnya dahsyat kalau tidak bertaubat, kan? Kalau taubat, insya-Allah no problem. Kalau taubat no problem. Tapi azab atas dunia, tengok apa yang berlaku kepada para artis yang gambar-gambar dia disebar dalam internet. Tengok cerita kisah yang berlaku pada siapa tu? Yang artis Melayu tu dengan lawyer tu. Oh, tak tahu perempuan nama apa tu? Bukan Madinah. Yang semua keluar gambar dia, pelik-pelik semua keluar. Oh, pelakon TV. Pelakon TV nama apa tu? Tak ingat nama. Suami dia tu, yang kata suami dia tu keluar UIA tu, Universiti Islam. Kalau UKM aku tak tahu kau buat apa. UIA pun buat perangai macam tu. Contoh. Contohnya lah. Itu contoh. Yang seorang lagi tu tak apalah. Orang pergi ambil gambar dia dalam bilik dia tak salah, kan? Ustaz sendiri pun dalam bilik kita tak tahu Ustaz buat apa, kan? Dalam bilik dia, ikut dia lah. Dia nak pakai baju, kau tak pakai baju, yang kau pergi ubah kamera tu pasal apa? Salah engkau lah. Yang kita cakap ni bukan soal engkau tak pakai baju dalam bilik. Tak pakai baju dalam bilik memang tak salah. Kau ada orang pakai baju dalam bilik? Ada? Takkan lah. Masa nak buang air tu pakai seluar. Habis kau buang air macam mana? Kau kenalah buka bahagian-bahagian tertentu. Nampaklah aurat. Yang salahnya orang pasang kamera. Yang pergi buat benda macam tu sebab apa? Kan? Dalam Islam itu freedom. Kepada tu terpulang pada kita. Ada ulama kata makruh mandi telanjang. Tak apalah. Tapi kalau siapa nak mandi telanjang, ada pandangan yang tidak mengatakan bahawa tidak makruh. Banyak dalil. Nabi Musa AS mandi telanjang. Tahu kisah Nabi Musa AS? Ni cerita kisah Nabi Musa tak habis cerita ni. Dalam hadis muttafaqun alaih. Saja tak mau bagi ngantuk ni. Selingan. Hadis muttafaqun alaih, hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tak ada petikan, ada sedikit .f ke apa tak ada. Nabi Musa AS mandi telanjang. Zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa AS, zaman tu memang zaman orang mandi telanjang di sungai. Apa peliknya? Cuma bezanya kita tak mandi depan orang, kan? Zaman dia mandi depan orang. Zaman kita ada orang Jepun mandi ramai-ramai, orang putih mandi ramai-ramai. Tak apalah. Tapi nak ceritanya, zaman Bani Israel mandi telanjang. Tak pelik. Sebab zaman sekarang pun ada orang mandi telanjang, kan? Depan orang ramai. Tapi nak ceritanya, Nabi Musa ni, dia tak mandi depan orang ramai. Dia mandi bersendirian. Sebab dia Nabi. Itu antara dalil bahawa boleh mandi telanjang. Apa ni pakai mandi telanjang berlaku pula. Ini masalah pula ni. Nah, kain basahan letak dekat bilik air. Lepas mandi, basahkan kain basahan. Nanti orang kata kita pakai. Tu helah. Nak suruh orang kata kita pakai mandi, pakai basahan. Jadi Bani Israel kata Nabi Musa AS mandi telanjang.
Ada sebab kenapa dia tak mau mandi dengan kita. Apa sebab dia? Kerana testis dia, salah satu testis dia besar sebelah. Tahu testis? Tak tahu lagi, tak tahu, balik buka Oxford Dictionary. Baik. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk kemuliaan Nabi dia. Sebenarnya bukan sebab masalah penyakit, tapi kerana kemuliaan Nabi. Tapi cara dia macam mana? Pelik cerita ni. Sehingga kan ulama ada yang kata hadis ni dhaif. Tapi hadis ni bukan dhaif. Hadis muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Buka dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam kitab-kitab hadis yang lain disebut. Tiba-tiba masa Nabi Musa tengah mandi tu, baju dia letak atas batu. Pakaian dia kan, dia letak atas batu kan. Kalau kita hari ni kita letak atas besi penyidai tu kan, atau penyangkut tu kan. Batu tu lari. Itu yang kata cerita tu pelik, tapi hadis sahih. Thawbi ya hajar. Musa kata, Thawbi ya hajar. Oi, baju aku tu batu. Baju aku. Dah kelap kabut. Nabi Musa kejar batu tu. Kejar batu. Dia terlupa yang dia telanjang. Bani Israel nampak testis Nabi Musa. Tak ada pun besar sebelah. Sedangkan cerita yang disebarkan besar sebelah. Elok je macam kita je. Itu antara mukjizat yang disebut. Mukjizat tu bukan penghinaan. Mukjizat kepada Nabi Musa AS. Kalau kita, mukjizat apa pula? Mukjizat kerana batu yang jadi batu tu tiba-tiba boleh berlari. Cuba adik-adik bayangkan. Kalau kita gantung dekat pintu, tiba-tiba pintu tu melarikan baju kita. Saya rasa bukan kejar, kita yang pingsan. Bukan kawan kita yang bawa lari. Kalau kawan bawa lari, kita kejar kan. Masa saya kat asrama dulu, macam tu lah. Kawan saya, nasib baik ada penyebok kat dia. Dia tutup bahagian tu, dia berlari kejar. Ni cerita kat sekolah saya dulu. Jahat betul dulu dah. Kawan saya kejar. Nak buat macam mana? Kalau tunggu dalam bilik air, saya sampai isyak lah. Tak boleh keluar. Dia kejar. Nabi Musa dia kejar batu tu. Maka itu antara mukjizat yang berlaku pada zaman-zaman dulu. Sesuai dengan mentaliti manusia pada zaman dulu. Zaman sekarang ni dia cerita lain. Baik, saya rasa lewat. Baik, sebagai kesimpulan apa yang saya ceritakan tadi, maka saya ingin bawakan beberapa pandangan para ulama. Antaranya ialah seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali yang menulis dalam kitab dia Laisa Minal Islam. Dan banyaklah tulisannya lebih kurang sama. Yang perkataannya lebih kurang sama juga digunakan oleh ulama-ulama yang lain seperti Ali Syariati dan sebagainya dan lain-lain. Syekh Muhammad Kutub dan sebagainya yang lebih kurang sama. Tapi yang saya nak petiknya ialah perkataan Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seorang rakan kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia mengatakan bahawa aku menemui Islam di negara bukan Islam, dan aku tidak menemui Islam di negara Mesir yang merupakan negara orang Arab dan negara orang Islam. Sebab apa? Bolehlah kita tengok macam mana perangai orang Arab Mesir bawa kereta kan. Dia langgar, dia hon. Siapa pernah pergi umrah, pernah pergi haji, pernah pergi Mekah, boleh tengok macam mana dia bergaduh di tengah jalan. Tidak ada perasaan hormat, menghormati, ukhuwah Islamiyah, muakhah yang kata innamal mu'minuna ikhwah dan sebagainya kan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dan lain-lain. Banyak ajaran Islam, tapi hanya ada pada Quran dan hadis, tidak ada pada hati orang Islam. Tapi kita datang kat sini, orang putih nampak kita jauh lagi, dia pegang pintu jauh lagi tu, dia bukanlah pintu. Kita kata mangkuk ni, pasal apa kau buka pintu kat ni? Ni aku tak ada tangan kan? Dia hormat kat kita. Dia dah lalu dah pintu tu, dia nampak kita kat belakang ni, jauh lagi, dia pegang lagi pintu. Kata bagusnya orang putih yang tak ada perangai tu pada orang kita. Kita tidak ada perangai tu. Kita bawa kereta, nak dengar dia horn kat kita payah. Kalau dia horn tu dua je, sama ada kita bengong atau dia bengong. Kalau horn kan, dia bengong sebab dia mabuk dan sebagainya, kita bengong, kita bawa kereta teruk sangat, barulah dia horn.
Tapi kalau setakat lampu merah, kita tak jalan lagi, lambat jalan, dia tak horn. Dia tunggu je kat belakang. Kita sembang dengan bini kita, lampu dah hijau dah. Yang kat belakang ni tak horn pun. Baiknya orang putih. Kalau kita kat Malaysia naik kereta auto, bukan manual tak apalah, kita terkiai-kiai nak masuk dia. Kereta auto ni nampak je hijau, baru nak gerakkan kaki ke pedal minyak, bunyi horn dekat belakang. Pun bunyi lah. Kata habis aku nak pakai kereta aku. Kereta auto pun tak ada pijak lagi minyak, engkau dah horn. Nak cerita bezanya akhlak. Sebab itu bila bercakap tentang cara memahami ajaran agama ni, banyaklah contoh yang kita boleh sebut. Walau bagaimanapun saya percaya bahawa kita boleh berbincang panjang lebar dalam sesi seterusnya. Wallahu alam. Kalau ada soalan, ada pandangan dan sebagainya, saya persilakan. Tulis. Terima kasih. Bagaimana kita nak tahu bahawa ulama yang kita pelajari dengannya adalah orang yang faqih dan bukan sahaja alim? Kerana saya dapat lihat sebahagian ulama yang boleh bercakap tentang dalil dan teori tetapi tidak dapat memberikan contoh dan apply konsep yang diterangkannya. Wallahu a'lam. Tapi antara yang saya sebut tadi ialah nahnu qaumun nahkum bizawahir. Kan? Kita hukum orang tu pada zahir dia. Contoh macam ni. Dia boleh cakap tentang dalil, dia cakap sedap, hafal ayat Quran, hafal hadis, siap semua dengan matan dan sebagainya, dengan perawi dan lain-lain, boleh quote kitab tu kitab ni. Tapi kita tengok dia sendiri duk tibai bini dia, contoh. Kan? Sampai masuk mahkamah. Kita boleh tengok macam mana anak bini dia sendiri, tudung pun tak pakai, dia tak peduli pun. Kita tengok sendiri cara dia, akhlak dia dengan kita. Maka dari situ kita boleh tahu dah bahawa dia ni faham ke tak faham tentang ilmu yang dia duk ajar pada orang. Dia amal atau tidak kepada ilmu yang dia sampaikan kepada orang. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila sama, orang Arab kata kan. Ilmu tanpa amalan seperti pohon tak ada buah, tak ada guna. Contoh macam ni. Ada orang dia petikan, Ustaz, macam mana kita nak beza? Sebab Nabi Nuh dan Nabi apa seorang lagi yang ada masalah dengan isteri dia? Ayub, seorang lagi? Tak apalah, saya lupa. Nabi Nuh dan seorang lagi saya lupa. Nabi Lut, yes. Nabi Nuh dan Nabi Lut ada masalah dengan isteri. Jadi sebahagian orang kata, Ustaz, kalau Ustaz kata Ustaz tu dia tak beramal dengan amalan dia tak faham dengan ilmu dia, sebab bini dia tak pakai tudung, sebab bini dia berpelesiran dengan jantan lain. Tapi Nabi Lut pun ada masalah dengan isteri dia. Maka kita kena faham macam mana keadaan Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh dan Nabi Lut, dia didik isteri dia. Dia sampai dah dakwah, dia sampai, tapi isteri dia tak mau ikut. Betul tak? Maka ana bari'u minkum, aku membebaskan diri aku daripada kamu, sebab aku dah sampaikan mesej dakwah aku kepada kamu. Yang kita persoalkan sekarang ialah ada orang bercakap tentang agama, bercakap tentang ilmu Allah Ta'ala, tapi dia langsung tidak sampaikan kepada keluarga dia. Bagi isteri, sampaikan kepada suami dia. Bagi suami, sampaikan kepada isteri dia. Bagi ibu bapa, sampaikan kepada anak-anak dia. Ni engkau cakap tentang agama, tapi engkau tak pernah suruh anak pakai tudung. Engkau tak pernah suruh anak semayang. Engkau semayang seorang-seorang, engkau lebay. Tapi engkau tak pernah ajak anak semayang dengan engkau. Bila tengok anak buat salah, engkau tak pernah bagi tahu itu salah. Anak balik kat rumah cerita, dia belajar tentang Jesus. Kita tanya dia, apa yang awak tahu tentang Jesus? Contohnya, katalah dia kata God. Kita bagi tahu kat dia,
Apa maksud God? God ni ialah yang kita sembah, Tuhan kita. Jesus tu hanyalah seorang Nabi. Salah bagi orang Kristian untuk menyatakan Jesus itu sebagai anak Tuhan. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Salah. Susahlah kita nak cakap macam tu. Jadi cara nak kita nak bezakan ialah setakat kemampuan kita, kita tengok, okey, kita tengok yang di luar kemampuan itu kita serah kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita rasa ustaz tu bagus, ulama tu bagus, tapi kita tak sedar dia tu salah. Yang mana di luar kesedaran kita, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Boleh saya kata tu? Baik. Saya rasa contoh yang saya bagi dah jelas. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Saya tanya sikit lanjutan daripada soalan tu. Kalau ustaz boleh macam terangkan sikit lah mengenai apa yang Nabi cakap mengenai ulama su', ulama yang dia kalau ustaz lah yang terangkan mengenai ulama su'. Antaranya syaitan akhras, syaitan bisu. Baik. Apa sifat syaitan bisu? Ulama jahat yang disebut sebagai syaitan bisu tu apa dia? Iaitu apabila engkau melihat kemungkaran, engkau tidak tegur. Baik, ginilah kalau kita nak apply dalam suasana kita kan. Kita duduk satu rumah dengan kawan-kawan. Kita nampak kawan-kawan tu buat salah. Kita tak sampai hati nak tegur dia sebab kita sayang kat dia. Kan? Kita baik dengan dia. Duk share rumah dengan dia. Macam mana aku nak tegur? Duk tumpang kereta dia, tumpang rumah dia, dia bayar lebih contohnya. TV flat screen buat dia. Okey, lagi aku cakap lebih-lebih dia tak bagi TV flat screen. Susah lah. Tapi percayalah adik-adik. Percayalah. Bila kita tegur orang ni dengan cara yang betul, bukan dengan cara biadab, dengan cara yang betul, walaupun pada peringkat awal mungkin dia tak suka. Siapa suka ditegur? Tapi lambat laun dia akan tahu bahawa kita tegur dia kerana kita sayang kat dia. Saya teringat satu orang kawan isteri saya di sekolah. Kawan isteri saya, bukan kawan saya. Kawan isteri saya. Kawan-kawan tak suka dekat dia sebab mulut dia laser. Piu, piu semua keluar. Atas bawah kiri kanan. Orang takut dengan dia sebab mulut dia laser. Dia boleh kata senang-senang. Tapi dia percayalah. Walaupun orang tak suka kat dia, tak apalah, benda yang negatif tu negatif lah. Tapi setiap kali ada orang nak tahu tentang sesuatu, nak tanya pendapat yang jujur, orang jumpa dia. Sebab orang tahu dia takkan cakap merapu. Benda yang dia cakap itulah hak datang daripada diri dia. Maknanya apa tu? Maknanya walaupun orang tak suka sebab mulut dia laser, machine gun, tak tahu berapa peluru keluar satu saat. Walaupun orang tak suka perangai itu sebab laju sangat, tapi orang boleh terima dia satu orang yang baik. Sebab setiap kali orang nak minta pandangan, orang jumpa dia. Kalau bagi orang tu, orang mengatakan bahawa dia tu jahat, orang takkan jumpa dia, betul tak? Tapi kerana orang tahu benda yang dia cakap tu jujur, berdasarkan judgement dia yang betul, in good faith, bona fide, di bahasa Latin, maka orang tu jumpa dia. Cuma kita kena tune sikit je. Kita jangan jadi mulut laser sudah. Kan? Jangan laju sangat, jangan biadab, jangan orang Melayu kata tidak ada tomak nina. Tomak nina tu kena ada. Koma kena ada, titik kena ada. Jangan koma tak ada titik. Engkau ni jahat lah. Semua tu tak boleh. Kan? Dia ada cara dia. Contohnya, kita nak kejut orang sembahyang subuh. Subuh habis 8 suku contohnya. Kita kata kat dia, engkau ni apalah teruk. Subuh 8 suku pun tak boleh sembahyang. Kalau subuh habis pukul 6 tak apa juga, 8 suku pun tak boleh sembahyang. Engkau orang macam kau ni, kalau subuh habis pukul 12 pun kau tak sembahyang. Tak boleh lah macam tu, orang sakit hati. Kan, orang marah lah. Engkau ni tak takut neraka ke? Kasar. Kan, kasar. Saya sebut di Scarborough rasanya. Inna hadza din matinun fa'uril fihi birifqin. Agama ni teguh, syadid, dia ketat. Maka masuklah ke dalamnya secara perlahan-lahan dengan lemah lembut. Jadi bila kita nak ajak orang kita sembahyang, kejut elok-elok. Syekh, bagi syekh lah. Syekh, subuh.
Okey lah. Kalau dia tu apa ni suka Maya Karin ke, suka Lady Gaga ke, Lady Gaga dia sengih kata kau ni mimpi apa pula kejut aku panggil aku Lady Gaga contoh, Sheryl Cole contoh Fazal gelak-gelak je lah, baru orang seronok. Ni pergi tendang katil dia, woi bangun bang, katok tip kau ketang orang tengah tidur semua tension kan, orang tengah tidur kita kejut macam tu, macam gempa bumi, Allah lah orang. Jadi cara kan mesti kena. Akhirnya sahabat kita tahu bahawa kita ni care, kita concern dengan dia. Dia sakit kita tanya, dia tak semayang kita tanya, ajak semayang sekali. Dia tak makan lagi kita ajak makan. Tak ada sebab orang nak benci atas sebab-sebab macam tu. Kawan adik saya, dia kenal satu lelaki melalui internet. Saya kata pada adik saya, bagi tahu dekat dia. Takkan nak pergi jumpa macam tu saja. Engkau tak kenal lagi. Bukan dengan cara yang kasar, tapi dengan cara yang betul. Engkau apa preparation nak jumpa dia? Kan? Entah nanti dia orang jahat ke apa ke. Nampak kita concern. Jangan nampak kita nak perendahkan dia. Nampak kita concern. Maka orang akan baik dengan kita. Tak ada sebab orang untuk benci kepada kita. Baik. Maka ulama yang baik ini kita boleh lihat pada akhlak dia. Kalau dia cakap elok, dia tak ada benda-benda mencarut. Kalau ceramah mencarut je kerja dia. Ya, ini tak betul ustaz ni. Saya teringat satu kuliah. Anak murid dia selalu je hilang. Makin lama makin tak ada orang, makin lama makin tak ada orang. Saya pun tanya dekat AJK Masjid, AJK Surau tersebut, apa berlaku pada ustaz tu. Jadi AJK Surau bagi tahulah, ustaz ni kalau dia kuliah dia selalu banyak mencarut. Katanya dia ada masalah dengan isteri dia. Jadi akhirnya masyarakat tak boleh terima orang yang mengajar agama, tapi perkataan yang keluar tu perkataan yang kotor, tidak melambangkan akhlak Islam. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, Nabi kata. Yang duk ajar aku ni, yang duk didik aku, memperadabkan aku ialah Tuhan aku, Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memperelokkan adab aku. Jadi kita sebagai umat Nabi, kita ikut cara Nabi, kita beradab dengan orang. Kan? Kita nak mendapat tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ulama, dia bercakap dengan kita, dia tak mungkir janji. Katalah ustaz lah contohnya, bukan ulama, katalah ustaz. Ustaz boleh datang tak? Tarikh macam ni. Ustaz dia dah setuju lah. Tiba-tiba dia tak datang. Kalau terlupa tak apa, ni purpose dia tak datang. Itu bukan akhlak yang baik. Kan? Banyaklah contoh yang kita boleh bagi. Kawan-kawan saya sendiri, ustaz-ustaz, setengah tu pilih tempat. Di Malaysia lah ni kan. Pilih tempat. Kalau masjid besar dia pergi. Kalau surau dekat kampung dia tak pergi. Jadi itu bukan akhlak seorang murabbi. Akhlak murabbi ialah ke mana sahaja orang menginginkan khidmat dia, dia pergi. Sebab dia nak sampaikan ayat-ayat Allah Ta'ala, ajaran Islam. Selagi tidak ada halangan yang betul, maka selagi itu dia pergi. Halangan-halangan yang kukuh, selagi itu dia pergi. Wallahu a'lam. Baru ni ada orang persoalkan di Malaysia lagi. Sebab saya pernah bagi tahu tentang fatwa tentang najis babi dan sebagainya, kan? Sebab sebahagian ulama mengatakan bahawa kalau najis babi itu dah berubah jadi benda lain, maka kita boleh manfaatkan, kan? Macam tulang babi contohnya, kan? Dicampur dengan tulang binatang lain, dibakar dengan berapa ribu Celsius, berubah jadi benda lain, maka itu boleh digunakan sebagai pinggan mangkuk dan sebagainya. Adalah orang tak setuju. Tapi sebab tu saya kata bahawa kita faham agama ni jangan ikut nafsu kita. Kan? Kita guna akal kita. Kita dengar hujah. Kalau kita rasa hujah betul, tolaklah. Kenapa? Najis, kalau kita jadikan dia sebagai baja, pokok tu hisap najis tu, jadikan buah, kita boleh makan. Sedangkan najis tu yang turun dalam tanah, pergi dekat pokok. Adik kita pergi kencing dekat pokok apple. Ada? Tak logik. Pokok jambu. Adik kita kencing kat pokok jambu. Siapa kat sini yang boleh bagi garanti bahawa air kencing adik kita tak masuk dalam pokok jambu?
Confirm masuk. Dia kencing dekat batang pokok lah tu. Ataupun clear nampak dekat akar kan. Mesti air kencing adik kita masuk. Siapa yang berani kata haram makan buah jambu yang dikencing oleh adik saya? Tak ada. Memang orang bubuh baja tu daripada macam-macam lah baja ni kan. Dia sebut baja. Jadi para ulama' sebahagian walaupun tak dipersetujui oleh seluruh ulama', sebahagian mereka mengatakan bahawa babi pun macam tu juga. Walaupun dia najis dari satu sudut, tapi sebahagian daripada dia boleh dimanfaatkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Kita tak mau pakai tak apa. Tapi yang kita nak cakap dari segi hukum. Mana kalau kita nampak ada orang guna fatwa itu, jangan kita bergaduh benda-benda macam ni. Kan? Jangan kita bergaduh. Wallahu a'lam. Itu akhlak. Kita tak baik. Yang kita nak emosi, kita betul-betul nak marah kalau benda tu clear dalam Quran tapi orang langgar juga. Apa dia? Zina. La taqrabu zina, berzina juga. Yang tu confirm lah. Tapi benda yang tak clear, Quran pun tak sebut dengan jelas, hadis pun tak sebut dengan jelas, kita saling hormat, menghormati. Itu cara kita beradab sesama kawan-kawan. Ada soalan lain? Tak ada lah? Ada. Saya nak tanya lagi. Satu lagi lah yang saya rasa skeptikal yang kita sebagai umat Islam ni ada, bagaimana akhlak kita dengan Muslim yang bermazhab Syiah. Sebab selalu banyaklah kan macam perbahasan-perbahasan yang timbul, dan sekarang ni pun kalau dari pembacaan sekarang yang tengah hangat mengenai katanya Erdogan adalah Syiah dan sebagainya. So aku dapat Ustaz mengenai macam kita ni terlalu kadang-kadang tu macam nampak Syiah ni sebagai satu yang lain lah. Wallahu a'lam. Al-aslu bara'atul dhimmah. A person is innocent until proven guilty. Asal orang tu tak salah kecuali terbukti dia salah. Kita pegang itu. Sekarang ni kalau orang tanya kita, Recep Tayyip Erdogan Islam ke tidak? Apa kita jawab? Yang kita tahu Islam lah. Mazhab apa tak tahu. Ada orang kata Syiah, macam-macam orang kata. Okay. Kalau orang tanya Mr. Smith, Mr. John tu agama dia apa? Kristian. Maka kalau dia Kristian, dia Kristian lah. Soal dia masuk Islam tanpa kita tahu, yang tu terpulang pada dia. Tapi yang kita tahu, dia Kristian. Erdogan, yang kita tahu dia Islam. Jadi soal sekarang ni ialah, apabila kita tidak ada bukti untuk mengatakan sebaliknya, maka kita tidak berhak, tak boleh untuk kita mengatakan sebaliknya. Maksud saya macam ni, kalau dia kata dia Islam, tapi saya Syiah, tapi saya Islam, saya mengatakan dia Islam. Walaupun saya mengakui ada para ulama lain mengatakan bahawa bila dia menyebut dia Syiah, maka dia seorang yang bukan Islam. Baik, apa punca pertelagahan? Kerana golongan Syiah mengamalkan taqiyah, menyembunyikan permusuhan dia kepada beberapa sahabat Nabi. Antaranya ialah permusuhan mereka dengan Aisyah radhiyallahu anha. Saudara tahu apa sejarah permusuhan Aisyah dengan Sayyidina Ali sehingga menyebabkan golongan Syiah menguak apa istilah berkobar-kobar tu. Terlalu marah kepada golongan Sunni. Yang pertamanya kalau kita nak tarik cerita sejarah ni, yang paling melampau dia kata bahawa Jibril tersilap bagi wahyu. Kan? Itu ayat tu melampau lah. Suruh bagi wahyu dekat Ali, dia bagi wahyu dekat Muhammad. Itu memang melampau lah kan. Oh, Jibril silap, terbang cari mana. Tiba-tiba gamin Jibril tu silap, Sanah tu silap. Dia pergi tunjuk dekat Muhammad, bagi dekat Muhammad. Ni cerita kelakar lah semua. Zaman dulu yang menyebabkan pertembungan. Tak apa. Itu paling melampau. Yang kemudiannya masuk pada cerita Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab dan sebagainya, yang kata merampas jawatan khalifah daripada Ali. Kemudian masuk cerita dendam Aisyah kepada Ali.
tahu cerita dendam Aisyah kepada Ali. Tahu cerita hadisul ifki. Hadisul ifki. Tak tahu cerita hadis ifki. Hadis ifki ni macam ni. Kan cerita dia, Nabi bertolak daripada satu tempat balik ke Madinah. Kemudian Aisyah ni tertinggal sebab naik unta pakai, kita panggil box lah, kotak tu kan. Jadi bila kotak tu, yang tukang guide bawa unta Aisyah ni, masa berhenti semua pakat turun. Dah selesai nak buat apa ni, naik balik. Bila naik balik, Aisyah masuk dalam kotak tu, dia perasan kalung dia tertinggal dekat bawah, dekat batu yang dia turun tu. Aisyah turun balik. Guide dia tak perasan yang Aisyah ni turun balik. Aisyah ni dia kecil. Kan Nabi kahwin muda dengan Aisyah. Jadi bila Aisyah turun, guide dia yang dia ingat Aisyah dah naik. Benda tu box, macam kotak lah kita kata. Mana nak perasan, mana nampak. Jadi bila time nak berjalan, maka berjalan lah. Tertinggallah Aisyah seorang-seorang. Jadi kalau saya tak silap, Safwan nama dia. Sahabat Nabi Safwan ni, tugas dia ikuri belakang. Dari jauh. Bukan dekat, jauh. Mana rombongan tu jauh dah ke depan, dia ni seorang jalan. Untuk tengok kalau ada berlaku apa-apa di belakang rombongan, barang tertinggal ke, ada orang tertinggal ke, ada masalah, dia yang bertanggungjawab kepada masalah tu. Jadi Safwan ini sampai ke tempat Aisyah, dia tengok satu perempuan dia tengah menangis. Dan dia perasan itu ialah Aisyah. Dia pun terkejut. Kalau saya tak silap disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tu yang Raihan kata tu kan. Bila ditimpa musibah kan. Sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ajaran Quran. So kita sebut inna lillah. Kawan kita jatuh basikal, inna lillah kan. Kalau kita main snow, malam-malam jatuh, inna lillah. Oh, aku tak mati lagi. Tak, bukan nak mati sebab hang jatuh. Kan? Nak jumpa dengan supervisor, lecturer panggil, inna lillah. Oh, dia musibah ni. Bukan kata dia mati dah. Tapi musibah ni, kalut-kalut. Saya tak siap, kalut lah. Tik home test tak siap, tukar siap, inna lillah, inna lillah. Itu memang sunnah Nabi, itu sunnah Quran yang Quran ajar pada kita. Jangan salah faham. Baik, memang macam tu. Inna lillah, semua inna lillah. Jadi bila Safwan nampak Aisyah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ni milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Dia kata, bila nampak Aisyah, dia pun suruh Aisyah naik unta dia bawa. Bila dia bawa, sampai dekat Madinah, tak jadi isu lagi. Tapi golongan munafik telah meniupkan berita jahat. Cuma saya nak pendekkan cerita dia macam ni. Jadi maksud dia kalut dengan cerita jahat ni. Kata cerita berita palsu, kata Aisyah berlaku sumbang dengan Safwan. Aisyah kata dia tahu Nabi tak suka kepada dia. Aisyah kata dia perasan muka Nabi tak suka. Seorang suami bila dengar cerita tak elok pasal isteri dia dengan lelaki lain, rasa macam mana? Kan? Tak suka kan? Kita percaya isteri kita bagus, tapi kita tak suka cerita tu. Bukan kita tak suka bini kita, bukan kita percaya pada cerita tu, tapi kita tak suka cerita tu. Macam isteri lah, tengok suami dia bercakap dengan perempuan lain. Bukan dia bergalak-gatal dah, tapi dia jealous. Nak dapat perempuan tu geram. Sedangkan suami dia maintain, relax je, kontrol macho je kan. Tapi dia tak suka. Sebab itu suami saya, itu milik saya contoh. Jadi Aisyah perasan wajah Nabi ni berubah. Jadi bila Nabi ni tak suka, antara orang yang Nabi discuss, yang Nabi minta pendapat ialah Ali radhiyallahu anhu. Ali pun menyatakan pandangan dia, hendaklah engkau menceraikan Aisyah. Itu cerita dia. Ali kata kepada Aisyah, Ali kata kepada Nabi, hendaklah engkau menceraikan Aisyah. Pandangan Ali. Pandangan ni boleh betul, boleh salah. Biasalah kan. Bila kawan kita jumpa kita, minta pandangan. Itu yang kita takut kan. Kita bagi pandangan ni, ada ketikanya betul, ada ketikanya salah. Kita bukan malaikat, kita bukan Nabi, kita bukan Tuhan.
Jadi Ali kata, apa yang kau ceraikan Aisyah? Bukan Ali kata Aisyah jahat, dah. Tapi nak selesaikan masalah ni. Orang duk cerita dekat pasar-pasar di Madinah tentang kelakon sumbang Aisyah. Betul ke tidak? Tak tahu. Tapi nak selesai masalah ni, cerai dia dulu. Jadi, berdasarkan hadis ini, sebahagian muhaddisun mengatakan bahawa yang jahatnya mengatakan bahawa ada riwayat yang mengatakan bahawa yang jahatnya mengatakan bahawa Aisyah berdendam dengan Ali. Aisyah dah tak suka kepada Ali kerana Ali mencadangkan kepada Nabi supaya menceraikan Aisyah. Jadi golongan Syiah mengatakan bahawa Aisyah tak suka kepada Ali atas nasihat Ali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan itu hanya tuhmahan semata-mata, tidak ada bukti. Tidak ada bukti bahawa Aisyah berdendam kepada Ali. Tapi golongan Syiah kata Aisyah berdendam dengan Ali daripada peristiwa itu, itulah menyebabkan berlakunya peperangan Jamal, Siffin dan sebagainya lepas itu. Kan? Berlaku pertembungan antara Aisyah dengan Ali. Jadi golongan yang melampau, mereka ni menghina Aisyah, mereka menyebut Aisyah laknatullahi alaiha. Kita sebut radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha kita sebut. Tapi golongan Syiah yang melampau menyebut Aisyah laknatullahi alaiha. Golongan Syiah yang melampau menyebut Umar laknatullahi alaihi. Kan? Kita menyebut Umar radhiyallahu anhu. Jadi itulah perbezaan yang menyebabkan adanya golongan Sunni yang mengkafirkan golongan Syiah. Tapi kita mengatakan bahawa selagi tidak nampak dengan jelas pada mata kepala kita dia bukan orang Islam, selagi itu kita tak kata dia bukan Islam. Selagi pada depan kita, pada zahir kita, kita nampak dia Islam, tak kira dia mazhab apa, kita kata dia orang Islam. Kecuali dia menyebut dengan jelas mazhab yang sah terpesong daripada ajaran Islam. Sebab kalau semua mazhab Syiah itu terpesong, kenapa ada penulisan ulama-ulama besar seperti Syekh Wahab Az-Zuhaili dan sebagainya selalu memetik pandangan Zaidiyah dan sebagainya tentang masalah hukum fiqh dan lain-lain. Jadi untuk menyatakan 100% secara total Syiah itu sebagai sesat, saya tidak setuju. Walaupun saya mengakui bahawa ada ustaz-ustaz yang bila dia berceramah, dia mengatakan kesemua Syiah adalah sesat. Wallahu a'lam, terserah kepada budi bicara masing-masing. Kita satu berhenti pukul apa ni? 11.30. Ada 9 minit. Ataupun kita berhenti awal boleh? Saya nak berhenti. Ya? Jadi saya rasa ataupun ada satu soalan lagi boleh? Kalau ada lah. Jangan pula mengadakan. Kalau ada. Ada kita berhenti setakat itu. Boleh. Kenapa orang malu orang muda yang punya kecenderungan orang tua? Kenapa? Orang muda tak boleh ingat mati. Okey. Hukum berdasarkan kepada kebiasaan. Faham kan? Hukum berdasarkan kepada kebiasaan. Kebiasaannya manusia ni dia nakal gila. Dia nakal pada zaman peralihan, kan? Antara kanak-kanak dengan tua masa dia muda. Kan itu yang keluar. Perkataan muda hanya sekali apa semua kan. Kalau kita tengok yang gila-gila pun biasanya orang muda yang Willy tai depan kan. Orang tua tak ada. Ada lah tapi orang tua jarang lah. Very rare. Exceptional cases ada. Tapi ada Willy dekat kampung kita, tercongak, tertonggeng apa semua, pakai seluar nampak bontot sebelah, bukan bontot sebelah, bontot separuh. Nampak punggung separuh, orang muda lah. Makcik-makcik dekat Malaysia tak ada pakai seluar nampak punggung kan? Ada? Makcik-makcik jalan tu dekat punggung separuh. Semua orang muda. Yang pakai dedah-dedah apa semua orang muda. Orang tua-tua, makcik-makcik, orang putih ni pun kita tengok pakai sopan. Yang jenis nampak pelik-pelik menjolok mata ni semua orang muda. Ataupun majoriti orang muda. Jadi hadis kursi tu dia refer kepada kelaziman. Dia refer kepada kelaziman. Jadi kalau kita boleh menungkah arus kelaziman, kawan kita 10 orang, 9 orang tu nakal, kita seorang je baik, pelik tak? Pelik lah. Pelik ni maknanya dalam 10 kita seorang. Atau dalam 10 kita 2 orang je. Hak 8 lagi semua nakal. Kan? Hak 8 lagi semua Willy. Kan? Geng Willy. Kita tak Willy.
Even kat UIA dulu pun kawan saya, kisah tu, ada kisah sini. Kisah. Kolej Islam, betul tak? Dia kolej Islam, tapi dia ada girlfriend. UIA ni, kisah lagi, UIA lagi, hebat lah. Tapi orang muda, satu hari, dia nak bawa girlfriend dia. Jumpa kat mana tau? Janji kat masjid. Janji kat masjid UIA tu, nak pergi ke bandar lah, ke Tam. Nak pergi Tam. Dia pergi cari motor RZ yang pelana tu. Motor RZ kan pelana kan macam tu. Tapi dia pergi pinjam pelana yang straight macam tu. Dia nak suruh supaya kalau girlfriend dia naik nanti terturun ke bawah. Bagi rapat dengan belakang dia. Purposely. Itu perangai orang muda. Perangai orang muda. Tapi dia balik-balik dia cerita, Allah dia kata. Girlfriend aku lagi pandai. Dia bawa beg. Dia letak beg kat tengah-tengah. Dia letak beg kat tengah-tengah. Itu kelaziman. Kita hukum berdasarkan kelaziman. Jadi hadis tu kata Allah Ta'ala ni malu. Bukanlah Allah malu, tapi nak ceritanya bahawa Allah Ta'ala ni terlalu suka kalau ada hamba dia yang pada zaman di mana majoriti orang sebaya dengan dia buat jahat, tiba-tiba dia seorang yang baik. Itu benda biasa. Orang buat dosa ni benda biasa. Tiba-tiba dia menjauhkan diri daripada dosa. Dalam keadaan kawan-kawan dia sembahyang 5 waktu pun tunggang terbalik. Dia dah sembahyang 5 waktu cukup, siap dengan qiyamul lail lagi. Sedangkan kerja ni kerja orang tua. Kalau pergi masjid saya start ceramah keluar UIA umur 24. Yang muda saya seorang . Hak lain tu kalau qiyamul lail semua orang tua-tua. Maknanya yang ingat masjid ni siapa dia? Orang tua. Jadi yang menungkah arus, yang taat kepada Allah pada zaman di mana orang semua rosak atau ramai orang rosak, dia tidak rosak, itulah yang mendapat pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Boleh ikut? Boleh saya kata? Jadi kita berhenti rehat sekejap. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz untuk sesi keyboard kita yang pertama. Dan sekarang kita akan berhenti rehat dari 11.30. Dan kita terus kepada solat Zuhur pukul 12. Dan insyaAllah 12 suku kita akan sambung balik. Sekarang ni boleh kot rehat-rehat. Dan akan ada sedikit refreshment untuk sebagainya.